رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ سبحانه نفعنا في الدارين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ini masih dalam ceritaan yang bersangkutan dengan orang Yahudi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai segala mereka yang beriman. Tuju kepada orang-orang yang mukmin. La taqulu, jangan kata oleh kamu. La taqulu ra'ina, jangan kata kamu, jangan kamu kata bagi kami. Jangan kamu kata bagi kami itu ra'ina. Jangan kamu kata. Kata tu bagi kami, bagi Allah. Jangan kamu kata bagi kami, bagi Allah. Tapi setengah tafsir tu dia katanya kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana jangan kata macam mana? Ra'ina. Maknanya dilarangkan orang mukmin. Allah Ta'ala melarangkan orang mukmin guna perkataan ini. Allah Ta'ala melarangkan orang mukmin guna perkataan ini ialah perkataan ra'ina. Apa makna ra'ina? Ra'i akan kami. Itu makna bagi ra'ina. Makna bagi ra'ina tu ra'i melihara. Ra'i yang kita panggil kata mura'i itulah melihara. Melihara, menjaga, mengawal, lebih kurang itulah. Ra'i akan kami. Allah Ta'ala larang kepada orang mukmin guna perkataan ini. Perkataan ra'ina. Yang makna dianya ialah ra'ikan kami. Ini ra'i oleh engkau, ra'i jadi pada makna minta lah. Ya, salah katanya, ya Allah mera'i akan kami, melihara akan kami. Ra'i itu ra' ya asalnya kalau nisbah ilmu nahunya ra'i.
itu fi'il amar. Bukan isim maf'ul, bukan isim fa'il. Fi'il amar, patun tu ialah maf'ulun bih. Itu nisbah i'rab ilmu nahunya. Begitu. Ra'i fi'il amar. Na maf'ulun bih. Maknanya ra'i hendak mera'i oleh kamu akan kami. Itu penuh-penuhnya begitu. Hendak mera'i oleh kamu ya Allah akan kami. Hendak mera'i oleh kamu ya Allah akan kami. Itu makna dia penuh-penuh, makna yang penuhnya bagi kata ra'ina. Kemudian apa fasal boleh dilarangkan orang mukmin, Allah Taala melarangkan orang mukmin guna perkataan ra'ina, padahalnya kita tengok kepada makna dia tu tidak ada cacatan, tidak ada kerosakan pada maknanya. Tidak ada bahkan benda itu maknanya ra'ina, hendak mera'i oleh engkau ya Allah akan kami. Minta jaga, minta Allah Ta'ala jagakan kami, minta Allah Ta'ala tadbirkan perkara yang baik bagi kami. Minta Allah Ta'ala jagakan kemaslahatan, kebaikan untuk kami. Makna dia begitulah. Ra'i akan kami, mana hendaklah mera'i oleh engkau ya Allah akan kami. Jadi maknanya, makna dianya kita minta daripada Allah, kita memohon daripada Allah bahawa Allah itu melihara akan kami, menjaga akan kami dan membagi akan maslahat bagi kami. Bagi maslahat, bagi baik kepada kami. Dan adalah mereka itu sahabat. Dan adalah mereka itu sahabat, artinya orang muslim, orang mukminah. Kata bagi Nabi. Kata kepada Nabi, Nabi cakap sama Nabi. Kata bagi Nabi, yang demikian itu. Jadi ra'ina. Dengan maknanya perkataan ra'ina tu sebagaimana makna dia yang disebut tadilah. Ra'ina hendak melihara, hendak mera'i oleh engkau ya Allah akan kami. Mana kita minta Allah Ta'ala menjagakan kita, membagi yang baik untuk kita, menjagakan kemaslahatan untuk kita, mentadbirkan perkara kerjaan kita dengan secara baik. Maka ceritanya sahabat Nabi ada guna perkataan itu bersama Nabi SAW. Apabila dan adalah mereka itu muslimun, artinya sahabat, kata bagi Nabi demikian itu, yang demikian itu perkataan itu tadi. Apabila menipai perkara yang menyusahkan atau perkara yang jadi susah kepada sahabat, maka selalulah sahabat itu guna perkataan itu. Contohnya apabila sahabat itu buatkan suatu perkara dengan tidak ada tahu caranya, apabila sahabat tu membuatkan satu perkara agaknya salah pada pandangan syarak, maka apabila ditegur oleh Nabi, kata lain kali kau jangan buat begini. Lain kali kau jangan buat begini. Maka apabila Nabi kata begitu, lain kali kau jangan buat macam ni sebab itu salah, maka sahabat pun jawab, ya Rasulullah, ra'ina, hendak jagakan kami, hendak jagakan kami, hendak didikkan kami, hendak bimbingkan kami, lebih kurang itulah.
Jadi perkataan tu tilik kepada makna dia eloklah. Jadi maknanya kita mengaku katanya kita tak boleh nak buat apa, kita tak pandai. Minta Nabi tolong jaga kita, minta Nabi tolong bimbingkan kita. Dah. Sebab sahabat tu dia guna tu ketika itu. Gunakan perkataan ra'ina tu ketika itu. Ketika mana? Ketika kedatangan kepada mereka perkara yang tersembunyi pada ilmu buat tak kena cara, dan Nabi pun tegur ajar kata lain kali kau jangan buat, maka mereka pun minta lah daripada Nabi, minta jaga dia, minta bimbing dia, minta kawalkan dia, minta bagi Nabi itu bagi pantauan kepada mereka dengan guna perkataan ra'ina. Maka tilik kepada makna tidak ada apa salah. Lagi pulanya comellah kita merendahkan diri kita terhadap Allah kepada Nabi. Tapi fasal yang dilarang guna perkataan ra'ina ni di sini tempatnya. Dan iaitu pada lurah Yahudi, pada bahasa cakap orang Yahudinya, maklum lurah Yahudi itu lurah Abrani atau lurah Siryaniyah. Lurah itu sekarang lah lurah kitab Taurat. Lurah dia. dia orang Yahudi, walaupun dia duduk kat Madinah, dia macam kita lah. Macam kita orang Melayu bercakap Melayu tapi beragama Islam. Nak banding katanya macam mana bahasa orang Yahudi padahal dia duduk kat Madinah. Tapi orang Yahudi bukan asal daripada orang Arab. Orang Yahudi bukan asal orang yang bangsa Arab. Macam kita orang Melayu bercakap Melayu. Tapi agama kitanya agama Islam. Maka bahasa dalam Islamnya yang bahasa asas dalam Islamnya bahasa Arab. Maka banyak di dalam perkataan kita, di dalam perkataan kita orang Melayu ni apabila bercakap dalam bab agama kita gunakan bahasa Arab. Beri salam, tu ya. Guna lafaz-lafaz Arab. Sunat kita beri salam, kita jawab salam, kita solat, kita guna lafaz Arab. Kita ambil wudu, kita guna. Nak jadi Melayu kita ambil air sembahyang. Kalau Melayu kita sembahyang. Tapi kalau nak guna tu setengah tu, saya nak solat ni. Kau dah solat ke? Begitu. Saya buat haji, saya buat umrah, tu guna kelimah-kelimah Arab. Banyaklah dalam dalam hidupan kita orang Melayu, dalam bab agama kita guna kelimah Arab. Banyak. Syukurlah kepada Tuhan. Syukur. Tu guna bahasa Arab semua. Maka begitu juga orang Yahudi, dengan sebab dia asalnya bukan orang Arab. Cumanya dia berpindah daripada asalnya sebab dia halau, dia berpindah mari duduk di Madinah. Padahal dia bukan orang yang asal orang Arab tu bukan. Lagi pulanya dia agama dianya ialah agama Yahudi, bahasa asalnya ialah bahasa Siryaniyah atau bahasa Abraniyah, sama dengan bahasa kitab Taurat mereka. Maka apabila duduk kat Madinah, suasana Madinah tu ialah orang Arab, mereka cakap Arab lah. Tetapi apabila dalam bab kerjaan mereka, mereka guna bahasa kitab Taurat. Bahasa yang sama dengan kitab Taurat ialah bahasa Abraniyah atau bahasa Siryaniyah. Begitu. Dalam bab kerjaan agama macam kita lah. Dalam hidupan kita, minta Allah Ta'ala bagi nikmat. Kalau minta baik kan. Kalau nak marah, kita orang Melayu kata minta Allah melaknat. Melaknat. Tapi bahasa Arabnya laknat saja. Tapi bahasa Melayu jadi bercampur dengan bahasa Arabnya melaknat. Tambah mim masuk melaknat.
dirahmati, diubahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Guna kelimah dalam bahasa agama. Dirahmati, semoga dirahmati Allah. Begitu. Saya beristighfar, tambah di depan. Maka begitulah. Orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi, mereka guna bahasa Arab bercampur dengan bahasa Suryaniyah atau bahasa Abraniyah yang mana bahasa asal dalam agama Yahudi. Maka kebetulannya perkataan ra'ina dalam bahasa Arab, perkataan ra'ina tu dalam bahasa Arab dengan satu kelimah dalam bahasa Yahudinya, dalam lugah Yahudinya ialah kelimah yang guna untuk buat memakikan. Kebetulan bunyi sama, bunyian tu sama. Bunyian tu sama. Jadi kalau bahasa Arab tu ra'ina makna macam tadilah. Minta Allah Ta'ala jaga, minta Allah Ta'ala bimbing, kawal, jaga kemaslahatan, lebih kurangnya begitu. Tetapi kelimah ra'ina dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Syriani yang digunakan oleh orang Yahudinya, makna dianya, makna sab. Tu dalam kita atas sabun, yakni memaki. Begitu. Makna memaki. Jadi kebetulan jadi sama. Bahasa Arab, mana hendak mera'i oleh engkau ya Allah akan kami. Tapi sebutan sama dalam bahasa Abraniyah, ra'ina juga dalam bahasa dia. Sebutan sama, bunyian tu sama, tapi maknanya memaki. Mana kelimah ra'ina dalam bahasa Abraniyah, dalam bahasa orang Yahudinya, mana memaki. Jadi maknanya kelimah yang digunakan untuk memaki. Macam kita nak memaki tu dah. Kata bodoh, macam-macam lah. Macam kata bodoh, lebih kurang. Jadi lafaz ra'ina dalam bahasa dia kelimah yang digunakan untuk nak memakikan. Nak makikan orang, dia guna perkataan ra'ina. Tapi bukan guna bahasa Arab, bahasa lugah Yahudi ni lah. Tapi jadi kebetulan, sebutan jadi sama. Maka apabila begitu, tengok dia katanya dan iaitu ra'ina tu lugah Yahudi sab, memaki. Ini kebetulannya ra'ina tu dalam bahasa Yahudinya, dalam lugah mereka, lugah Syriani merekanya, kebetulan digunakan pada untuk nak memakikan. Maka kalau didengar oleh orang Yahudi, orang Muslim tak apalah, orang Arab yang Muslim dia kata ya Allah ra'ina, ya Allah ra'ina, ya Rasulullah ra'ina, tak ada masalah. Tetapi apabila orang Yahudi dia guna ya Allah ra'ina, maknanya memaki pada Allah. Ya Rasulullah ra'ina, maknanya memaki pada Rasulullah. Maka apabila begitu, maka suka mereka itu, memanglah orang Yahudi dah begitu dah. Dia berdengki kepada Nabi Muhammad. Maka dia ambil kesempatan orang mukmin guna ra'ina untuk nak minta daripada Nabi membantu membimbingkan dia. Maka orang Yahudi ambil kesempatan kelimah ra'ina tu dalam bahasa Arab dengan bahasa dia tu jadi sama sebutan, dia guna juga lafaz ra'ina. Tapi tujuan dia tak kena makna minta bantu, minta jagaan tu, tidaklah. Bahkan guna tu untuk nak memaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu maknanya maka suka mereka itu Yahudi dengan yang demikian itu, dengan lafaz, dengan perkataan ra'ina. Jadi orang Yahudi suka gunalah. Sebab untuk nak memakikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan khitab menuju mereka itu orang Yahudi dengan kalimah ra'ina tu, dengan perkataan ra'ina tu akan Nabi. Dia tuju pada Nabi, cakap ya Rasulullah, ya Muhammad ra'ina. Kalau makna bahasa dia mana, macam celaka, macam bodoh, macam itulah. Jadi pada maknanya kalau orang Yahudi guna kepada Nabi Muhammad, maknanya guna nak memaki pada Nabi Muhammad. Tapi orang mukmin, orang Arab guna ra'ina itu minta bantu, minta pertolongan Nabi untuk Nabi kawal itu, bimbing, menjaga, melihara, tunjuk ajar, lebih kurangnya begitu. Maka orang Yahudi itu ambil kesempatan guna untuk nak memaki kepada Nabi Muhammad. Maka dengan sebab orang Yahudi guna perkataan ra'ina untuk nak ambil kesempatan untuk nak memakikan kepada Nabi Muhammad, maka ditegahkan segala mukminin, maka menegah melarang oleh Allah Taala akan segala mukmin daripada kata ra'ina. Maka untuk nak selesai masalah orang Yahudi guna ambil kesempatan memakikan Nabi dengan kalimah yang baik dalam agama Islam. Dalam bahasa Arab tu ra'ina tu baik, tapi jadi dalam bahasa Yahudi tu jadi memaki. Maka ia ambil kesempatan itulah untuk nak memakikan. Kalau sebab nak larang tak boleh. Jangan sebab kalau nak marah tak boleh. Kalau kita marah, saya tak guna bahasa Yahudi, saya guna bahasa Arab. Tapi maksud dalam hati nak memaki. Maka untuk nak selesaikan masalah ambil kesempatan orang Yahudi itu, maka Allah Ta'ala buat keputusan, katanya dilarangkan orang mukmin guna perkataan ra'ina. Maka jadi sekarang semenjak daripada itulah, semenjak daripada turun ayat ni, jadi maknanya tak boleh nak guna lafaz ra'ina. Maka apabila ada nak minta jagaan dan nak minta ajaran, nak minta bimbingan daripada Nabi Muhammad, nak guna kalimah mana pula? Yang mana sebelum panin duk guna kalimah, mereka menggunakan kalimah ra'ina. Maka Allah Ta'ala menggantikan akan kalimah ra'ina tu untuk permintaan yang tersebut tadi dengan kalimah yang lain pula. Waqulu, ni nak ganti. Jadi ra'ina tak, jangan diguna. Guna kalimah ni pula. Waqulun zurna. Dan kata oleh kamu, nanti akan kami. Hingga kami hafaz barang yang engkau ajar akan kami. Unzur, jadi disuruhkan guna. Disuruhkan ganti akan ra'ina dengan guna lafaz unzurna. Wa qul unzurna, asalnya unzurna. Maknanya diganti. Jadi sekarangnya maknanya Allah Ta'ala nak ubahlah. Engkau semenjak pada ni engkau orang Islam jangan guna ra'ina, mesti digunakan dengan lafaz unzurna. Ganti. Apa makna unzurna? Nanti akan kami. Hingga kami hafaz, dapat ingat, dapat hafal barang yang engkau ya Rasulullah ajarkan kami. Dia macam ni lah. Macam saya huraikan satu masalah. Saya hurai tapi huraian tu belum jelas. Saya nak masuk tajuk lain pula. Maka seorang tu minta sekejap, minta orang sikit lagi untuk nak bagi jelas sikit lagi. Jangan masuk tajuk lain lagi. Begitulah. Jadi memanglah nak kepada berasu-asu. Maka setengah-setengah tu dia tak boleh nak hafal lagi benda yang Nabi ajar kepada dia. Maka minta tunggu dulu, nanti dulu sekejap. Tunggu sekejap. Nanti kami boleh hafal dulu, masuklah tajuk lain pula. Begitulah. Jadi maksudnya macam kata tadilah. Jadi nak mengelak daripada ambil kesempatan oleh
orang Yahudi untuk nak menggunakan lafaz ra'ina tu, maka diubahkan, digantikan dengan perkataan unzurna. Nah, tunggu saya, nanti saya. Jangan laju sangat. Minta jagakan kami, bagi kami hafazkan semua dulu. Baru nak masuk tajuk lain pula. Jagakan maslahatan kami. Begitulah. Wasma'u, dan dengar oleh kamu akan dengan terima. Wasma'u ataf pada qulu. Wasma'u, dan dengar oleh kamu. Mana dengar sebagai dengar taat, dengan untuk nak beramal. Bukan dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu bukanlah. Wasma'u, dan hendak dengar oleh kamu. Apa yang disuruh, engkau mesti dengar dan engkau mesti buatkan. Dan dengar oleh kamu, wahai mukmin, wahai orang-orang mukmin, akan dengar, terima ini sebagai dengar, menerima. Akan dengar, terima ini sebagai dengar, menerima. Dengar untuk nak beramal. Bukan dengar lepas-lepas, itu bukan. Jadi itu ketekanan daripada Allah lah. Jangan dengar saja, dengar serta ambil guna lah. Guna apa dia? Gantikan daripada ra'ina. Ra'ina jangan kau guna sekarang, semenjak hari ini kau guna pula unzurna. Begitulah. Kemudian katanya walil kafirina azabun alim. Dan bagi segala kafir itu, dikehendaki orang kafir di sini Yahudi tadilah. Dan bagi segala kafir. Dengan secara khususnya, dengan secara khususnya ialah orang Yahudi. Dengan secara khususnya ialah orang Yahudi, dengan secara umumnya keseluruhan orang Yahudi. Walil kafirin, dengan secara khususnya ialah orang Yahudi, dengan secara umumnya keseluruhan orang kafir. Kerana katanya tak kira lah Yahudi tak Yahudi pun, asalkan dia tu orang kafir. Dan bagi segala kafir itu azab yang amat sakit. Iaitu azab yang sangat sakit, yang sangat sakit, yang sangat sakit, yang amat sakit tu azab neraka. Lepas tu munasabah kata walil kafirina azabun alim. Munasabahnya ialah nak dengan secara khususnya nak tuju kepada orang Yahudi yang tadilah, yang mana ambil kesempatan kalimah ra'ina bahasa Arab guna pada bahasa mereka untuk nak memakikan kepada Nabi Muhammad. Dengan secara khusus. Tapi kita maklum dalam ayat Quran tu apa dia? Al-i'tibar bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi maknanya kena azab neraka yang amat pedih, yang amat sakit tadi tu bukan tertentu dengan orang Yahudi saja. Bukan melekapi ke semua orang-orang kafir. Tapi dengan secara khusus cerita kitanya, dengan secara khusus cerita kitanya apa dia? Ialah orang kafir yang mana ambil orang Yahudi yang mana gunakan perkataan ra'ina untuk nak memakikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan secara khusus dalam bab asbabun nuzul. Dalam bab sebab datangan ayat ini. Tapi apabila suluh dengan secara umum ayat tu melekapi semua orang kafir. Jadi maknanya dengan secara umum keseluruhan orang kafir lah, mereka akan dimasuk ke dalam neraka dan diazabkan azab yang sangat-sangat. Habis satu cerita, masuk cerita lain pula. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikin.
tiada cita-cita oleh orang kafir, oleh segala kafir. Tiada cita-cita oleh segala orang, oleh segala kafir. Maknanya tidak cita-cita ni maknanya tak suka. Tak suka, tak berkenan, begitulah. Tak suka, tu maknanya tiada cita-cita, mana tak suka nak jadi begini. Tiada cita-cita oleh segala kafir. Siapa segala kafir? Daripada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan tiada segala kafir musyrikin. Mana tiada cita-cita juga segala kafir. Kalau tak ada laf tiada tu lebih comel. Dan segala kafir musyrikin Arab. Kalau tiada tak, kalau kita daripada ahli kitab dan segala kafir musyrikin Arab. Itu lebih zahir, lebih jelas. Daripada ahli kitab dan segala kafir musyrikin Arab. Kalau begitu lebih zahir, lebih jelas. Segala kafir tu siapa? Daripada mana daripada ni terjemah daripada min ahli kitab min. Maka dalam kaedah ilmu nahwunya min lil bayan. Min lil bayan, bayan makna menyata. Maksudnya daripada ahli kitab nak menyatakan siapa segala orang kafir, segala kafir tu siapa? Daripada ahli kitab maknanya kafir itu ialah ahli kitab. Dan segala kafir musyrikin Arab. Tu guna, itu maksud kata min lil bayan, daripada maknanya kalau tengok dengan bahasa Arab, ma yawaddul ladzina kafaru, alladzina kafaru tu segala orang kafir. Lepas tu min ahlil kitab, nak cerita min tu maknanya bayan, nak menyatakan alladzina kafaru tu siapa. Dah. Alladzina kafaru tu siapa? Ialah ahlil kitab dan orang musyrikin. Begitulah. Sebut kata musyrikin tu musyrikin Arab yang ada kat Mekah. Tak suka, tak cita orang kafir, tak suka, tak cita akan apa benda? An yunazzala alaikum min khairin. Bahawa ni benda-benda yang tak disukai, benda yang tak dicintai. Bahawa tiada bahawa diturun, nak diturun bahawa diturun atas kamu itu daripada kebajikan. Bahawa diturun, nak begitu ya. Bahawa diturun, tiada tu tak nak. Bahawa diturun atas kamu itu daripada kebajikan, ini akan kebajikan. Daripada kebajikan, yakni akan kebajikan. Dah. Daripada tu tafsir dengan mana akan ya. Sebab min khairin dalam kaedah nahwunya min zaidah, maknanya tidak ada makna. Khairin maf'ulun bih bagi naib fa'il bagi yunazzal. Bahawa diturun atas kamu daripada kebajikan, yakni akan kebajikan. Habis tu
dimaksudkan dengan kata kebajikan khairin, khairin kebajikan tu, khairin dalam ayat diterjemah kata kebajikan tu dimaksudkan dengan wahyu. Kebajikan yakni wahyu. Sekali-kali sekali-kali kembali pada tiada dicita tadi. Tiada cita-cita tadi. Mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Mana kebajikan dengan makna wahyu tadi tu datang daripada Tuhan kamu. Kebajikan yang dengan makna wahyu tu datang daripada Tuhan kamu, Tuhan Nabi Muhammad. Daripada Allah lah. Kemudian kerana hasad bagi kamu, kerana ni ilat pada tiada cita-cita. Kenapa tak suka begitu? Kerana hasad bagi kamu, kerana mereka berdengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana hasad bagi kamu, kerana berdengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Allah Ta'ala nak cerita kepada Nabi Muhammad dan kepada orang mukmin bahawasanya orang kafir, mana-mana orang kafir sekalipun, tak kira daripada orang Yahudi ke, daripada orang musyrikin Arab ke, mereka tak suka, mereka tak suka sangatlah apabila Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak suka, mereka bencinya begitu. Sekiranya kalau Allah Ta'ala sebolehnya, kalau mengikut sekanak-kanak cita-cita merekanya, bahawa Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka cita-citanya, bahwasanya Allah tak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala sentiasa menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, itu benda yang tak sukai, benda yang tak disukai oleh orang kafir. Itulah maksudnya. Itu maksud kata ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab, mana nak cerita katanya ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Dengan maknanya orang kafir, Yahudi, ahli kitab sama, musyrikin sama, mereka tak suka sangatlah. Dengan sebab mereka berdengki kepada Nabi Muhammad, berhasad kepada Nabi Muhammad, mereka tak suka sangatlah yang mana Allah Ta'ala sentiasa selalu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Setiap-tiap kali diturun wahyu, maka mereka tu bergelomanglah dalam hati, sebab mereka tak sukanya begitu. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dan bermula Allah Ta'ala itu menurunkan ia, ya Allah, dengan rahmatnya. Apa rahmat? Nubuwah. Dia tafsir begitu. Memanglah apabila jadi Nabi itu diturunkan wahyu. Dan bermula Allah Ta'ala itu menentukan ia, ya Allah, dengan rahmatnya. Apa maksud dengan rahmat? Nubuwah, jadi Nabi. Menentu akan mereka yang dikehendaki jadi Nabi. Jadi siapa-siapa yang mana Allah Ta'ala kehendak untuk dia nak jadi Nabi, maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada orang itu. Inilah yang katanya kalau ada belajar kitab Al-Quran Faridah yang semalam, katanya apa dia? Dia katanya wajib kita i'tikad bahawasanya peringkat nubuwah tu tak boleh diushah. Begitu. Peringkat nubuwah, peringkat jadi Nabi itu tak boleh diusahakan. Hanya tertentu dengan orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi siapa jadi, orang tu dapat jadi.
walaupun dengan tidak ada usaha, maka di sinilah dalil yang semalam maka di sinilah dalil yang semalam tu dalam kitab Faridah, apa kataan dia, tengok jap. Dia katanya, dan wajib i'tikad bahawa nubuwah artinya jadi nabi itu tiada dapat bagi seseorang dengan usaha, dan jika dengan melampaui membanyak kebajikan ibadat sekalipun, bahkan semata-mata kurnia Allah bagi mereka yang dikehendaki. Di sini dalil dia. Di sini dalil. Dalil bagi yang sebut dalam kitab Faridah tu, sini dalil ialah wallahu yakhtassu bi rahmatihi. Jadi maksud dengan rahmatihi itu ialah jadi nabi. Sebab jadi nabi itu satu rahmat yang besar yang mana Allah Taala bagi kepada seorang. Tapi orang yang nak dapat jadi nabi itu hanya tertentu dengan orang yang terpilih saja. Tak dapat dengan secara usaha. Bermula Allah Ta'ala itu menentukan ia, ya Allah, dengan rahmatnya, nubuwah. Apa rahmat? Yani nubuwah. Jadi Nabi. Allah Ta'ala nak menentukan siapa jadi Nabi, akan mereka yang dikehendaki jadi Nabi. Orang itulah dapat jadi Nabi. Orang mana Allah Ta'ala kehendak nak bagi dia jadi Nabi, maka orang tu dapat jadi Nabi. Dengan maknanya siapa-siapa saja, walaupun dia sendiri itu dia nak jadi Nabi, tapi Allah Ta'ala tak kehendak, maka tak dapat jadi Nabi. Hanya pilihan Allah Ta'ala saja. Maka apabila Allah Ta'ala nak bagi siapa yang jadi Nabinya, maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Macam Nabi Muhammad, Allah Ta'ala nak bagi dia jadi Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Apabila diturunkan wahyu, maka turun wahyu itulah yang tak disukai oleh orang kafir. Yang tak disukai, yang tak cita-cita sangat. Yang mereka benci sangatnya ialah Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Mana apabila wahyu diturun pada Nabi Muhammad, memanglah Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Sebabnya dia tak akan jadi Nabi malaikat diturun wahyu. Tak dapat jadi Nabi, Nabi sahaja ke Nabi serta Rasul, malaikat dapat wahyu daripada Allah. Kalau tak dapat wahyu daripada Allah, maka tak akan jadi Nabi. Sebab tarif Rasul dan Nabi itu ialah manusia yang diwahyukan. Tarif Nabi, tarif Rasul itu ialah manusia yang lelaki yang diwahyukan. Begitu. Dengan maknanya kalau tak dapat wahyu, maka bukan tak diturun wahyu kepada dia, mana dia bukan Nabi dan Rasul. Begitu. Wallahu dzul fadlil azim. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang ampunya kurnia. Apa makna kurnia? Pemberian yang besar. Dan bermula Allah Ta'ala ini seolah katanya, kenapa pada maknanya ilat bagi wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Seolah tanya, kenapa Allah Ta'ala menentukan orang yang tertentu saja untuk nak jadi Nabi? Kerananya wallahu dzul fadlil azim. Pada maknanya begitu. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang ampunya kurnia pemberian yang besar, yang besar-besar. Kurniaan yang besar-besar pun ada bagi, kurniaan yang biasa tak besar pun dia bagi. Jadi di sini Zul Fadlil Azim, azim itu mana besar. Jadi mempunyai kurniaan yang besar. Nanti orang tanya, kurniaan yang kecil-kecil tak bagi ke? Nanti kita jawab macam mana? Kurniaan yang besar-besar dia ada bagi, maka yang kecil tu tak payah cerita dah. Kurniaan, tengok orang kitanya kalau dia pernah sedekah, pernah infak berpuluh-puluh ribu masalan.
Nah, tak payah tanya kalau seduit RM1 dua tu dia ada pernah infak ke tidak. Itu memanglah. Nah, sebanyak-banyak infak pun nah setinggi-tinggi infak pun dia pernah buat. Kalau yang kecil-kecil tu benda biasa untuk dia lah. Maka Allah Ta'ala mempunyai kurnia yang besar-besar. Yang mana besar tu ialah setengah daripadanya membagi jadi Nabi kepada siapa yang dia kehendak. Dengan sebab kurniaan yang besar Allah Ta'ala bagi, maka kurniaan yang kecil, yang biasa tu, itu tak payah cakap lah. Yang besar ada bagi, yang kecil tak payah tanya. Begitulah. Maka untuk hari ini kita sakat itulah. Dan tak kala ta'an cercuk oleh segala kafir pada mansuh. Ini maksud cerita lain pula. Dan tak kala ta'an cercuk oleh segala kafir pada masuk. Maksud cerita lain pula, masuk pada cerita ayat depan, manansakh min ayatin. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dengan katanya, dan tak kala ta'an cercuk oleh segala kafir. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستأذنك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih bang. Ya, sama-sama.